لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سن بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واحد قلبي بحق جدنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفينك بالحكمة وافتح علينا من لدنا علما كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي القونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين رب تمم بالخير يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابر على جمر atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati tuan-tuan imam dan tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Haji Mukim Bukit Marak dan ahli jawatan kuasa pengurusi masjid dan para alim ulama, para masyayikhina dan para habaib muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini alhamdulillah pertama kali marilah kita sama-sama merafukkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk berada dalam rumah Allah yang sangat agung ini, untuk sama-sama kita semayang fardu maghrib dengan secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga di antara nikmat yang besar diberi peluang dan ruang oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, berada dalam suatu majalisul ilmi, yang mana majlis ilmu inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam waya majlis maghfirah, majlis yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis kursi, bermana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahi inni qad ghafartu lahum la yasqa bihim yalisahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis kursi, bermakna Allah Taala yang kata. Allah Taala menyebut, Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, wallahi, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa orang yang duduk dalam majlis ilmu. Allah Rabbi, tuan-tuan, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala kata wallahi inni qad ghafartu lahum, maka semua para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengetahui oleh seorang pun bilangan mereka itu, yang mana para malaikat ini juga merupakan makhluk yang paling gamang,
antara makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla atas dunia ni, yang paling ramai adalah malaikat, tuan-tuan. Yang mana para malaikat ini juga dia tidak serupa dengan makhluk. Dia tidak makan, tak minum. Dan dia tak pernah buat salah dan silap. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebut tentang sifat para malaikat. La yattasifuna bil anusah wala bizukur wala yaquluna wala yashrabu, kata Nabi. Nabi SAW mensifarkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala ni la yattasifuna bil anusah. Mereka tidak bersifat dengan orang betina. Tak ada bentuk betina. Wala bizukuri, dan tidak berbentuk dengan orang lelaki. Wala yaquluna wala yashrabu. Mereka tidak makan, tak minum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan mereka tadi senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dah ada orang duk kecek, malaikat pun salah juga. Ini adalah mengaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tak pernah derhaka, tak pernah buat maksiat. Bahkan senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ciptakan makhluk malaikat ni, ada setengah daripada mereka dalam keadaan qiyam, dalam keadaan rokok dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala kata inni qad ghafartu lahum, maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala tanya Allah, ya Rabbi, la yasqa bihim yalisahum. Ya Allah, kalaulah ada di kalangan orang, kalaulah ada di kalangan kita pada malam ini, matlamat dia bukan nak mari dengan kuliah, dia mari semaya ya, tiba-tiba ada orang ganti, maka dia pun duduk juga majlis ilmu, maka Allah Taala kata diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dalam hadis kursi, bermakna Allah Subhanahu wa taala sendiri royak. Dengan mana majlis ilmu itulah dipanggil adalah majlis maghfirah, majlis yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut iza marattum birriyatil jannah, apabila kamu lalu di taman-taman syurga, maka farta'u, hentilah olehmu. Bila begitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in qaddasallahu sirrahum tanya Nabi, wa ma riyatul jannah ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga itu wahai Rasulullah? Maka Nabi kata hilatuz zikri, majlis ilmu lah. Taman-taman syurga, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mengadakan majlis muzakarah pada malam ini, maka kita ni adalah dapat sebahagian daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, insya-Allah. Baik. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang mana di akhir zaman ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak fitnah. Satakunu fi akhir zamani fitanun la yanju minha illa bil ilmi, kata Nabi. Akan berlakulah oleh satu masa, yakni akhir zaman inilah, banyak fitnah, banyak perkara-perkara yang menyesatkan sehingga mana menyesatkan umat Nabi Muhammad ni tanpa sedarah. Yakni orang yang apa? Orang yang tidak memahami akan ilmu Allah, orang yang tidak mempelajari akan ilmu Allah. Maka orang itulah orang yang di antara fitnah-fitnah yang berat juga adalah orang yang tidak mempelajari akan ilmu Allah. Jadi kita pada malam ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih kita berada dalam majlis ilmu inilah di antara perkara diberikan khairan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara-perkara yang diberikan khairan, kebaikan, antaranya kata Nabi, iza aradallahu bi'abdihi khairan yufaqihu fid din. Nabi menyebut dalam hadis, apabila Allah Subhanahu wa taala nakkan seorang itu jadi baik, bermakna kalaulah Allah Taala sayangkan orang tu, Allah Taala bagi antaranya yufaqihu fid din, bagi dia faham agama, minna untuk hadir ke majlis ilmu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang mana berlakunya atas Nabi ini berlakunya pada peristiwa Isra dan Mi'raj.
Nabi SAW di Isra' dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini wajib kita kena beriman. I'tiqad, pegang, kemah kejak dalam hati, kata peristiwa tersebut adalah wajib. Sebab itulah ijma' ulama, barang siapa yang tidak beriman, tidak percaya dengan peristiwa tersebut, sesungguhnya ia menjadi kafir wal'iyazabillah. Kenapa? Mereka telah mengingkarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itulah dalil yang menunjukkan bahwasanya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini benar, wajib berlaku. Jadi bila Nabi SAW Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan, maka macam-macam keadaan Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antaranya Allah Subhanahu wa taala melihatkan Nabi pada satu kumpulan, satu firqah yang mana begitu ramai dalam keadaan papa kerana hina sangat mereka itu. Lalu Nabi SAW tanya Jibril. Jadi Nabi tanya Jibril, kalau kita ikut zahir, adakah Nabi tak tahu ke? Ada, Nabi sudah tahu dah. Tapi Nabi tanya Jibril tu atas dasar nak beradab dengan Jibril alaihi wassalatu wassalam. Nak belajar dengan Jibril. Maka Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, siapakah ni kumpulan yang begitu ramai itu tu? Dalam keadaan hina, apa kerana itu tu? Maka jawab Jibril, itulah di kalangan umat engkau wahai Muhammad, yang mana mereka fakir. Tak. Maka Nabi SAW tanya Jibril, minal mal, adakah mereka fakir daripada harta? Lalu jawab Jibril alaihi wassalatu wassalam, la, bal minal ilmi. Mereka bukan fakir daripada harta, tetapi mereka fakir daripada ilmu agama, tuan-tuan. Bermakna orang yang tidak belajar akan ilmu Allah ini, maka datang pada hari kiamat, Allah Taala bagi dia dalam keadaan papa kerana seolah-olah orang yang fakir gitu. Itulah akibat orang yang tidak mempelajari akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan orang yang berpaling daripada Al-Quran. Dia tidak beriman dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Maka golongan itulah kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, bila dibangkitkan oleh Allah Taala pada hari kiamat nanti dalam keadaan a'ma, buta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Taha, "Wa man a'rada an zikri fa innahu ma'isyatan dhanka." Mana-mana orang yang berpaling daripada az-zikri, yakni ayat Al-Quran, dia tidak ikut akan hukum-hukum Allah dalam Al-Quran, tuan. Maka orang inilah kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ma'isyatan dhanka. Allah Taala jadikan kehidupan dia menjadi sempit. Jadi ulama menafsirkan sempit di situ ada dua makna. Fa innahu ma'isyatan dhanka. Sama ada dia sempit dalam keadaan papa kedana, ataupun bila dia mati disempitkan kubur oleh Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan. Ini adalah apa? Akibat orang yang berpaling, tak ikut akan hukum-hukum Allah dalam Al-Quran, tak pernah belajar akan Al-Quran, maka dia bangkitkan. Maka bila begitu, maka Allah Ta'ala jadikan hidup dia apa kedana. Bila dia mati, maka kubur dia menjadi sempit. Ini adalah akibat orang yang apa? Orang yang tidak belajar akan hukum Allah, tidak belajar akan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bila dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta, tak nampak ke apa. Sebab itulah tuan-tuan disebut dalam kitab Matla'il Badrain, disebut dan wajib atas tiap-tiap mukallaf beriktikad semua makhluk ni akan mati berlaku. La kullu nafsin za'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Akan mati berlaku. Dan wajib kita kena berpegang iman
kena beriman dengan apa? Setiap manusia ni akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yaumul jam'i, yaumul ba's. Maka setiap manusia ni bila dibangkit dalam keadaan macam-macam, ada setengah daripada mereka dalam keadaan ni bertelanjang pun ada, dalam keadaan buta mata. Jadi akibat orang yang bila dibangkitkan oleh Allah Taala ni dalam keadaan buta adalah orang yang berpaling daripada Al-Quran. Allah Rabbi. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak diperlihatkan oleh Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj. Maka ramai di kalangan umat Nabi Muhammad ni dalam keadaan papa kedana, hina sangat tuan. Ini sebab apa? Ini akibat orang yang tidak belajar akan ilmu Allah. Orang duk mengajar apa-apa tak mari. Allah Rabbi. Berat tuan-tuan orang gini. Sebab itulah Nabi sebut inilah di antara fitnah. Fitnah akhir zaman. Jadi Nabi kata ya'ti 'alan nasi zamanun, akan berlakulah di akhir zaman nanti. Maknanya apa? Banyak fitnah. Banyak benda-benda yang mengarut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanju minha illa bil ilm. Nak selamat daripada fitnah-fitnah yang berlaku akhir zaman ni, maka tidak lain tidak bukan adalah kena bil ilmi, kena melazimi akan majalisul ilmi. Kena mengaji, menadah, niat dalam menuntuti ilmu. Maka orang ni dia akan selamat daripada fitnah-fitnah Dajjal dan fitnah-fitnah akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Taala ciptakan makhluk manusia ni bukan saja-saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Allah Taala ciptakan makhluk jin dan manusia ni untuk apa? Liya'budun. Yani Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrahu wa ardah, dia menafsirkan akan ayat liya'budun ai illa liya'rifunani, untuk mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna bila kita nak melakukan amal ibadat, tentu wajib lebih dahulu kena kenal dulu siapa yang kita sembah ni, Allah. Sebab itulah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardah menafsirkan liya'budun ai illa liya'rifunani, untuk mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, cara bagaimana kita nak kenal Tuhan, bukan duduk nakir kedai kopi tidak. Cara bagaimana nak ma'rifatullah tidak lain tidak bukan maka wajib kena belajar dalam ilmu akidah agar kita ni ma'rifatullah. Tak kenal Tuhan tuan-tuan, tak sah amal ibadat kita. Katanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tak sah amal ibadat yang kita buat ni tuan-tuan, melainkan selepas daripada kita mengenal akan Tuhan yang kita sembah, Allah. Kena kenal dulu. Sebagaimana disebut dalam kitab tuan-tuan, antara cara bagaimana nak ma'rifatullah, maka wajib kena belajar tentang sifat-sifat Allah. Disebut dalam kitab tuan-tuan, antara sifat yang wajib bagi Allah, yang mana wajib juga atas tiap-tiap mukallaf kena tahu dan gerti ini, adalah apa? 20 sifat. Jadi bermakna sifat Allah Ta'ala ni bukan ni hanya 20. Sifat kamalat Allah Ta'ala ini tidak terhingga banyaknya, la tusuha. Tetapi ulama membilangkan 20 sifat itu atas jalan nak mudahkan orang awam belajar. 20 sifat ini adalah berlaku di atas pendapat kaul yang masyhur, yakni Al-Imamu Abul Mas'ud Maturidi rahimahullahu taala qaddasallahu sirrahu. Al-Imamu Abul Mas'ud Maturidi, yakni Maturidiyah, pengasas bagi mazhab ini akidah adalah Maturidiyah. Disebut sifat yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla, yang mana wajib atas tiap-tiap mukallaf kena tahu 20 sifat. Ada sebut dalam kitab Aqidatul Awam, tentang sifat-sifat yang wajib kita maklumlah kedah ni jemaah kita ni. Disebut dalam kitab Aqidatul Awam berbentuk dengan syair tentang sifat yang wajib bagi Allah Taala ni.
لا أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان والحمد لله القادم الأول الأخير البكي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وهدى وعليه وصحبه ومن تبع سبيل دين حق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجود المعرفة من واجب لله 20 صفة الله موجود قديم الباقي antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Allahu bermula Allah, maujudun bersifat dengan ada. Allah Ta'ala ada, tidak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala ada, tidak bertempat. Itu adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Sebab itulah akidah-akidah yang selama ini Nabi SAW sebut, sataftariku ummati ala salasati wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidan. Akan berpecah belahlah umat aku ni dengan 73 puak. Kulluhum finnar, kata Nabi. Semua masuk neraka belaka. Illa wahidan. Melainkan satu puak yang diterima dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, bila begitu gak para sahabat ni pakai naling belaka lah. Para sahabat radhiyallahu anhum tanya Nabi, man hum ya Rasulullah? Siapakah satu kumpulan, satu firqah yang masuk syurga, hal lain masuk neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hum ahli sunnati wal jamaah. Nabi sebut dengan i'lanun bi khafi. Nabi memberitahu dengan secara tersembunyi. Maknanya apa? Hak lainnya pakai mengaku ahli sunnati wal jamaah belaka. Nah, banyaklah ahli sunnah. Ni Mujassimah, Qadariyah, Wahabi, macam-macam berpecah daripada berpecah daripada 73 puak. Semua tu tadi mengaku Islam belaka. Mengaku bahawa Islam belaka. Tapi akidah dia lain daripada akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna akidah yang diakuikan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam dengan mana? Islam ahli sunnati wal jamaah yang diketuai oleh Al-Imam Abul Mansur Maturidi dan Imam Hasan Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Dua orang inilah adalah pengasas bagi mazhab ahli sunnati wal jamaah. Sebab itulah ni ulama sebut iza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila diitlaqkan, disebutkan siapakah golongan ahli sunnah wal jamaah, golongan yang diakuikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahli kena kepada asy'ariyah wal maturidiyah, yakni Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abul Mansur Maturidi. Inilah adalah pengasas mazhab dalam ilmu akidah, pengasas bagi ahli sunnati wal jamaah. Sebab itulah kita kena cari akidah yang mana akidah yang diakuikan, akidah yang sahih dan betul yang diakuikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam dengan mana? Islam ahli sunnati wal jamaah. Tu makna dia. Maka di antara perkara-perkara yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allah taala kurniakan yufaqihu fid din. Allah taala bagi kita ni faham, minat untuk belajar akan ilmu Allah. Sebab itulah tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut antara amalan yang nombor satu, amalan yang kita kata grade A sehingga mana semaya, haji, zakat ni pun kalah juga dia. Apa? Amalan tahwilul jahalati ilal ma'rifah. Amalan inilah tuan-tuan, amalan yang paling nombor satu. Adalah apa? Kita belajar daripada jahil, belajar sehingga mana hilangkan kejahilan menjadi alim. Maka inilah amalan yang nombor satu. Amalan yang nombor satu adalah kena belajar, niat untuk menghilangkan kejahilan. Beribadah kena ada ilmu. Tu sebab itulah tuan-tuan, kata Ibnu Ruslan rahimahullahu taala dalam kitab Matan Subah tu, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tukmalu. Dan bermula tiap-tiap orang yang tidak ada ilmu,
Tiap-tiap wa kullu man bighairi ilmi ya'malu. Tiap-tiap orang yang tidak ada ilmu tapi buat amal tanpa ilmu. Maka a'maluhu mardudatun la tukmalu. Maka amalan dia tadi ditolak, mardud oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sebut amalan yang paling nombor satu adalah belajar. Menghilangkan kejahilan, menjadi alim. Bila kita ada ilmu, tuan-tuan sedap kita nak buat amal ibadat kita. Nak semaya pun sedap sebab kita tahu kita ada ilmu. Kerti syarat dan syarat semaya, syarat wajib semaya dan syarat syah. Maka inilah di antara amalan-amalan yang nombor satu. Dan bila kita belajar ilmu, tuan-tuan, matlamat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, niat dalam hati kita adalah untuk apa? Untuk menghilangkan kejahilan. Belajar ilmu. Mari di majlis ilmu ni, tuan-tuan, bukan kerana takut kau bining. Tu. Mari dengar orang mengajar di masjid ni adalah untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat belajar ilmu kerana pangkat, harta, kekayaan dan sebagainya, kata Nabi, orang lagu tu takkan bau syurga. Sebab itulah Nabi ajar bila kita dalam menuntuti ilmu, di belajar ilmu ni tak nanti kau ripon. Masjid pun boleh. Menadah kita dengar orang mengajar, termasuk dalam mustami'an juga. Tak, bila kita niat dalam belajar, salah dalam ibadah dimaafkan oleh syarak, tuan-tuan. Dimaafkan oleh syarak. Tapi syarak kena niat dalam belajar lah. Niat dalam belajar. Maka bila begitu, tuan-tuan, nak buat amal ibadah, pastikan kena ada ilmu. Maka Nabi SAW sebut amalan yang paling nombor satu adalah apa? Kita belajar daripada jahil menjadi alim. Menjadi pandai, tahu alim ni bukan orang ulama tu dah. Alim ni tahu. Al-muttasifu bi'ilmi walau bimas'alatin wahidah. Alim-alim ini adalah orang yang bersifat dengan ilmu walaupun dia reti, dia faham satu masalah pun orang panggil alim dah tahu. Alim ni bahasa Arab. Tu makna dia alim. Dan bila kita belajar tentang niat pertama kali diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ikhlas untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk nak cari pangkat, kekayaan, harta dan sebagainya, tidak. Tu. Kerana apa? Kalau orang yang belajar ilmu, orang yang menuntuti ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia niat dia tadi selain daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu kerana pangkat kau, kerana nak dapat CJ kau, nak dapat gotu kekayaan harta kau, maka orang lugu tu, tuan-tuan, kata Nabi, takkan bau syurga. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang belajar ilmu bukan kerana Allah, li ghairillah, aw arada bihi ghairallah, ataupun nak sesuatu urusan agama ni bukan kerana Allah. Bila begitu, falyatabawwa' maq'adahu minan nar, maka Allah Taala sedia dah. Allah Taala cadai dah tempat dia ni finnar, dalam api neraka Allah, wal a'yadzu billah. Sebab itulah kita kena bersihkan niat kita ni dengan apa? Menuntut ilmu, menadah kita dengan kuliah di masjid. Untuk apa? Mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Mencari ibtigha wajhillah. Untuk apa? Untuk ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu riwayat yang lain kata Nabi, orang yang belajar ilmu kerana pangkat, harta, sijib, kekayaan dan sebagainya, lam yajid raihatal jannah atau lam yarih raihatal jannah. Takkan bau syurga. Sebab itulah kita kena bersihkan muhasabah di niat semula. Kita kena tajdid, kena memperbarukan niat kita ni adalah apa? Untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, agar bila Allah Taala redha, tuan-tuan, maka tak ada dah. Syurgalah kita ni. Syurgalah kita, tuan-tuan. Sebab itulah Allah Taala sebut, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Mana-mana orang yang harap nak jumpa dengan Allah Taala dalam syurga, dua, falyamal 'amalan salihan,
maka wajib dia kena buat amal akan amalan yang soleh. Nah, dan yang kedua, jangan kita ni duk mensyiriki akan Allah Ta'ala. Jangan duk kata Tuhan ni ada dua. Atas langit seorang, bawah seorang, dia ingat pun orang. Maka ini adalah benda-benda yang dosa yang paling besar. Allah Ta'ala tak akan ampun, itu syirik lah. Innallaha la yaghfiru la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa orang yang syirik. Tak. Duk kata Tuhan ni duk atas harah lah. Ni ada tangi lah supaya orang. La. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, man i'taqada anna Allah Ta'ala jalisun 'alal arsh faqad kafara. Barang siapa yang beriktikad pegang kata Tuhan ni cakah atas harah, duduk atas harah, faqad kafara. Maka tidak ada syak lagi. Maka dia telah kufur, kafir wal iyaz billah. Jadi akidah ahli sunnati wal jamaah kita ni Allah Ta'ala ni tidak mukhalafah. Khalafah, kita belajar sifat Allah Ta'ala kan. Sifat antara sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah tu kalau kita belajar dalam bahasa Arab, bina musyarakah. Dengan mana khalafa yukhalifu mukhalafatan. Syaraka yusyariku musyarakatan. Bermakna bina musyarakah. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, makhluk pun tak serupa dengan Allah. Nah, itu mana dia? Ini adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita kena pegang kemah begitu. Jangan wala yusyrik bi'ibadatihi ahada. Duk mensyiriki akan Allah Subhanahu wa taala. Orang lagu ni maka beratlah. Sebab itulah Allah, ini Luqmanul Hakim berpesan kepada anak dia. Jadi Luqmanul Hakim ini ada setengah ulama kata nabi dan ada setengah ulama kata bukan nabi, tetapi orang yang soleh ya. Pendapat yang muktamad, Luqmanul Hakim ni bukan nabi. Orang soleh ya. Bermakna dia dengan sebab pesanan dia kepada anak dia, Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Luqman. Ya bunayya alla tusyrik billah. Hei anakku, jangan duk syirik akan Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Kerana apa? Kerana syirik adalah dosa yang besar. Dosa yang besar. Sebab itulah tuan-tuan, akidah ahli sunnati wal jamaah kita ni, Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak bertempat di mana-mana. Yang mana ada sebut dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Dia ada menyebut wa ajma'u. Dia ada sebut dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq yang dikarangkan oleh Al-Imam Abu Tahir Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Tentang akidah ahli sunnati wal jamaah ni, wa ajma'u, dan telah ijma' ulama dan telah ijma'lah mereka itu ahli sunnah wal jamaah ala anna Allah Ta'ala la yahwihi makan. Telah ijma' ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan Allah Ta'ala tidak bertempat di mana-mana, wala yajri alaihi zaman, dan Allah Ta'ala tidak melimputi masa tak ada. Itu makna dia. Anna Allah Ta'ala kana qabla al-makan bila makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ada tu bila? Ada sebelum daripada alam ini. Allah Ta'ala sudah ada dah bila makan. Tidak bertempat di mana-mana. Tidak bertempat di mana-mana. Sebab itulah kata dia buat mai dengan perkataan Syekh Al-Imam Syekh Ali Salman Al-Qudha dalam kitab Mukhtasar. Disebut ittafaqal ulama as-salaf wal khalaf min ahli sunnati wal jamaah ala anna kulla nas, di atas bahwasanya tiap-tiap nas Al-Quran ataupun hadis yang juhamu, yang memberi waham kesemaran Allah Ta'ala serupa dengan makhluk, maka apa? Wajib kita kena mentakwilkan. Yang mana dia ada sebut dalam kitab Matan Jawharatut Tauhid bagi karangan Syekh Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah ta'ala, wa kullu nas bi awhamat tasbiha, dan bermula tiap-tiap nas Al-Quran, dalil Al-Quran ataupun hadis
yang yuhamu, yang memberi faham, yang memberi makna Allah Ta'ala ni serupa dengan makhluk, maka wajib kita kena awilhu, takwil olehmu. Takwil ni bukan makna kita nak mengubahkan makna Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dah huwallazi anzala alaikal kitab. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni ada 2 ayat. Yang pertama Allah panggil ayat muhkamat, hunna ummul kitab. Ayat muhkamat inilah ayat yang jelas terang. Wa ukha, dan ayat muhkamat ini juga sebagai ibu Quran, ummi. Wa ukharu mutasyabihat, dan ayat yang lain adalah ayat mutasyabihat. Ayat yang memberi makna Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini bermula Allah Ta'ala yang bernama Ar-Rahman istawa. Istawa tu nyabahai ikut zahir, nyagi tafsir dengan mana duduk. Istawa tu bukan makna duduk. Mereka bingung istilah lughah bahasa Arab. Mereka tidak memahami akan istilah bahasa lughah Arab ni. Istawa ni tuan-tuan, dia ada 15 makna. Istawa, perkataan istawa tu dia ada 15 makna. Antaranya makna apa? Istawa bermakna istaula. Allah Ta'ala memerintah, mentarbiyatkan arasy. Dan antara makna istawanya lagi betul. Supaya tu imin emma ya istau sufufakum. Rahimahullah Ta'ala dah. Istau betulkan olehmu akan saf-saf kamu. Itu diambil daripada perkataan istawa juga. Bermakna istawa tu bukan makna duduk. Makna duduk adalah jalasa. Tu betul. Tu bahasa Arab kan, kita mengaji jalasa alal kursi, duduk atas kursi. Hanya bahasa istawa tu makna duduk. Bermakna apa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ta'ala mentarbirkan, memerintahkan arasy tu betul. Sehingga mana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebut, innallaha ta'ala khalaqal arsya izharul liqudratihi wa lam yattakhizhu makanu lizati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan arasy itu apa hikmah dia? Sabit itulah tuan-tuan, kita belajar dalam kitab disebut tentang wajib kita kena beriman dengan hari kiamat. Disebut syurga neraka ada belaka. Antara makhluk yang paling besar sekali adalah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mana ulama buat bandingan, kita ambil satu jagung. Kita ambil satu jagung, letak di padang pasir yang luas. Letak di padai bola ke. Maka jagung itu diibaratkan supaya dunia ini. Manakala padang pasir lain, arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak boleh nak bayangkan. Tak boleh nak bayangkan. Betapa besarnya makhluk yang paling besar adalah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah hikmah tujuan Allah Ta'ala buat arasy itu begitu besar? Katanya Sayyidina Ali, izharul liqudratihi wa lam yattakhizhu makanu lizati. Allah Ta'ala buat arasy itu untuk apa? Untuk menzahirkan kekuasaan dan keagungan Allah. Walam yattakhizhu makanu lizati, dan Allah Ta'ala bukan ambil arasy itu sebagai makan, tempat duduk, bukan. Itu jelas dalil bagi ahli sunnati wal jamaah. Kata Allah Ta'ala bukan duduk atas arasy. Duduk mana? Allah Ta'ala duduk la yahwi. Allah Ta'ala Allahu mawjudun bila makan. Tidak bertempat mana-mana. Lepas tu ketika atas tak ada, bawah tak ada, duduk mana? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirlah olehmu akan makhluk Allah, tapi jangan kamu duk fikir tentang zat Tuhan, tuan-tuan. Kena jaga mulai akidah kita, tuan-tuan, agar kita selamat. Orang yang belajar akidah ini, dia akan selamat daripada fitnah akhir zaman, dan selamat daripada fitnah dajjal laknatullah alaih. Carilah akidah yang betul, akidah yang sahih, yakni akidah yang diakuikan oleh Allah, yakni akidah ahli sunnati wal jamaah. Setakat ni tuan-tuan, insya-Allah. Jadi setakat ni dulu, mudah-mudahan kita mengadakan majlis muzakarah, bukan nak mengajar, sama-sama kita ingat balik ilmu yang kita belajar, dan mudah-mudahan bila kita mengadakan majlis ilmu ini mendapat keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ni semua tetap dengan akidah ahli sunnah wal jamaah belaka, insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wardana warda anna ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlin nar. Allahumma ja'alna min al-ulama'il amilin wa la taj'alna min al-ulama'il fasiqin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.